وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izinnya dapat sama-sama malam ini kita dalam menyambung majlis ilmu yang malam ini insya-Allah kita akan tengok pula kitab Bidayatul Hidayah. 2 minggu lepas kita tengok Fiqhul Manhaji. Di sambungan kita yang Jawi 151, kita bincang pada bulan sudah untuk merawat daripada penyakit sombong ni. Sombong penyakit. Jadi Imam Ghazali ajak kita yang kita tak sombong ni pasal kita merasa kita lebih. Kita lebih tua, kita lebih ilmu, kita lebih harta, kita lebih kuat. Yang merasa lebih itu dia main sombong. Maka Imam Ghazali bagi beberapa tip pada kita. Kalau kita tengok orang muda, orang tu lebih muda pada kita. Kita 50, 60. Dia muda, dia baru 18 tahun. Macam mana orang muda ni lebih baik? Pasal apa lebih baik? Pasal dia kalau dia buat maksiat pun tak banyak. Okey, kalau dia budak lagi baik. Pasal dia tak ada maksiat. Dia 18 baru 3 tahun buat silap. Kita dah 60 ni banyak dah. Jadi apa lebih baik? Ketika itu orang muda lebih baik pada kita. Yang kedua, bila kita tengok orang lebih tua pada kita, orang lebih tua, siapa lebih baik? Orang tua. Kita tak erti semayang bang lagi, dia ada semayang tak. Dia di Mekah lah, dia baca Quran, dia banyak buat kebaikan. Dia dulu pada kita. Mana dia lebih baik. Kalau kita tengok orang jahil pula, kita ni tak lahir, tapi pasal alim sikit lah. Mengaji dia tiap malam. Orang tu jahil, dia buat maksiat, dia buat maksiat berkasih, buat gitu. Mungkin dia baik dari kita. Pasal dia akan jahil, dia tak tahu. Kita yang reti sikit banyak ni, buat salah juga. Mungkin salah macam tu tak buat, tapi salah macam lain. Perasan sombong apa tu dosa dia. Maka dia lebih baik dari kita. Kita tengok orang alim dengan kita, orang alim lebih baik. Kita baca Quran semuka dia semuka, tapi semuka dia faham makna, dia pula ayat, dia ni beramal. Kita baru dah mengejar. Orang alim lebih baik pada kita. Kita tengok siapa lagi depan kita, orang kafir. Kafir tak baik, tapi mungkin kawan ni di hujung hayat dia masuk Islam, jadi baik. Kita yang Islam ni pun tak berani saya maksa, takut gelincang. Jadi bila ada baca lagu tu tak berapa lah nak sombong sangat. Ini panduan yang Imam Ghazali sebut yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Sambung malam ni.
maka sifat takabur tidak akan keluar daripada hatimu kecuali bila engkau mengetahui bahwasanya orang yang sebenar mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah. Dia tak boleh keluar dari diri kita kecuali kita faham sungguh-sungguh orang yang mulia ni, orang yang mulia pada pandangan Allah. Bila Allah kata dia mulia, mulia bukan pandangan manusia. Siapa yang mulia pada pandangan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling takwa. Dan masalah ini, masalah mulia tertakluk kepada al-khatimah. Al-khatimah maksudnya kesudahan daripada kehidupan seseorang. Hujung kita ni, hujung tu dia ambil kira. Hujung kita ni bila orang tak tahu kan. Tapi hujung ni pukul lah 10 minit pukul 8. Pukul 8 lagi kita mati. Hak masa mati itu hak tu dia ambil kira. Mati dengan husnul khatimah ke mati dengan su'ul khatimah? Husnul khatimah ni satu, dia mati dalam Islam. Yang kedua, dia mati tak bawa dosa. Bersih. Pasal apa? Dia bertobat ni. Segala dosa-dosa dia, dosa kecil, dosa besar, cuci jarak semua. Su'ul khatimah pula mati dalam kafir. Satu. Nama tu Islam tapi bawa dosa. Dosa hak rampat hak orang, dosa buat zalim ke orang, dosa kena dia buat dosa. Itu masih dalam kategori su'ul khatimah. Jadi hak hujung tu kita tak tahu. Lah ni alhamdulillah malam ni pas maghrib sampai isyak kita duduk di masjid. Alhamdulillah. Hak hujung ayat tak tahu. Mana mati tak mana? Mati dalam masjid ke mati di market? Tak tahu. Hak cakap pun tak tahu. Tapi market pun kalau dia buat Islam, dia dalam hati dia bersih, cantik. Dalam masjid, tapi sebelum main masjid nak rampas orang, itu main sembahyang. Dalam banyak orang sembahyang, tapi orang rampas. Dia tengok kat CCTV merakam. Dia masuk curi, betul agak orang tengok dia sembahyang. Kat masjid pun orang tak rakam. Lepas tu, orang tu balik, dia sambung. Orang tu tengok, dia tahiyat. Ada juga macam tu. Kan kita itu yang kita berdoa tu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah ya Tuhan, tutupkan kami, tutup riwayat masa kami hujung ayat tu dengan husnil khatimah, penutup yang elok, yakni mati dalam Islam dan tidak membawa sebarang dosa. Kita mau buat dosa ni perlu pada istighfar. Itu yang setiap malam, setiap masa ni kita istighfar, minta ampun. Ialah mudah hari itu belajar. Hari itu ikut nafsu, membujur lalu melentang patah. Hari itu ni bukan tak tahu tapi runtunan nafsu tinggi. Hari itu pasal jahil, macam-macam. Allah Ta'ala bagi peluang pada kita untuk berdoa. Jadi tak payahlah tak payahlah sombong pasal kita tak tahu hujung kita macam mana. Sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan. Kita tak boleh yakin, tak dapat email Allah Ta'ala kata kita ni beliau, belum tentu lagi. Itu yang para ulama, para salafus salih, mereka sangat-sangat bimbang. Maka bila engkau berfikir demikian, nescaya hatimu sentiasa akan takut dengan al-khatimah. Bila kita ingat lagu tu, bayang lagu tu, fikir lagu tu, kita sentiasa bimbang di hujung hayat kita. Sehingga engkau tidak berani membesarkan diri dan engkau terpaksa banyak membuat andaian terhadap orang lain. Bila baca lagu tu kita tak sombong dan kita buat macam-macam andaian macam diberi formula pada kita tadi.
Kalau dia orang tua dia lebih baik, kalau dia muda dia lebih baik, kalau dia jahil pun dia baik, kalau dia alim pun dia baik, kalau dia kafir belum tentu dia tak baik, boleh jadi baik. Bila kita buat andaian macam tu, insya-Allah selamat. Walaupun sekarang ini kau yakin dan beriman kepada Allah, Allah ni, hari ni, waktu ni memang kita yakin semua tinggi, kerah keyakinan kita, keimanan kita tinggi. Namun keadaan ini tidak menghalang kemungkinannya berlaku perubahan-perubahan pada pendirianmu. Boleh jadi dia berubah, manusia dia berubah. Lain pakai tu isteri lama mati, nikah bini kedua, bini kedua pula, dia pengaruh kita. Tak sentuh siapa-siapa, saya tak kenal nasi bagi. Itu pakai kuih putih lah. Kuih putih ni bukan lah. Tak pakai pun apa. Tapi dia sebagai pendinding. Nak mengorak pun tak apa lah. Pada kuih putih. Lepas tu main bini kedua dia tak pakai buang pun. Lepas tu, hari tu dia pakai jubah dia tak pakai ubah kan. Kalau sebab awal, lepas tu pi awal boleh. Jadi kita ni kadang-kadang galak dengan bini. Maklumlah ada penyakit TV. TV takut bini. Berlakunya perubahan-perubahan pada pendirianmu pada suatu masa yang akan datang, kerana Allah berkuasa merubah-rubah hati manusia. Hati ni sebab tu dalam banyak-banyak doa Nabi selalu baca doa ni, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama. Senang, susah, ribut, topan, hujan, panas semua, bagi tetaplah agama. Ada orang masa dia susah, Masya Allah dia hidup beragama. Main kaya, dia berubah. Ada orang masa kaya okey, susah berubah. Susah pula dia berubah jadi tak okey. Jadi betul kita minta sabbit qalbi, tetapkan hatiku atas agama. Dan dia dapat memberi hidayah kepada sesiapa sahaja yang ia kehendaki, dan berkuasa pula menyesatkan siapa sahaja yang dikehendakinya. Hari itu teruk, ada orang kita tengok hari itu teruk. Kata sampai satu masa dia berubah. Dia berubah jadi baik. Dia berubah jadi baik. Bila dia baik, kita pula kata lebih jadian. Dia baik, baguslah. Kita kena sokong orang berubah jadi baik. Hari itu tutuplah. Kawan dah menyesal dah bertobat, kan? Ada orang dia jadi hari itu baik. Kita boleh perhati. Baik silap pada kata tadi lah. Ada dia apa? Dia berubah pula. Hari itu kita duk panggil lebay-lebay. Tentulah jadi lagi. Berubah. Jadi jangan lupa doa tadi. Ya muqallibal qulub. Doa ni Nabi ajar dalam hadis, baca lepas tasyahud. Fil alamin innaka hamidum majid. Tambah lagi, istra lagi. Antara istra tu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Tetapkan hatiku di atas agama. Dan bila kita tengok betul-betul, kita pun bimbang tahu bagaimana di hujung kehidupan kita. Tapi jangan terbimbang saja. Lepas kita bimbang tu kita betulkan. Sikit-sikit betulkan kehidupan kita, biar dia betul dengan tuntutan agama. Allah firman, setiap khutbah kadang-kadang kita dengar, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam Islam. Bagaimana nak mati dalam Islam? Imam Habib Allah Haddad sebut, nak mati dalam Islam maknanya dia hidup mesti ikut peraturan Islam. Adalah sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad, takabur, riya. Ini penyakit-penyakit yang kita sebut 2-3 bulan lah orang ini penyakit. Ada hadis hasad. Mana hasad ni apa? Hasad boleh makan kebajikan, seperti api makan kayu api. Hadis tentang takabur, mana apa dia? Mana tak boleh masuk syurga orang yang ada dalam dirinya sifat takabur walaupun sebesar zarrah. Hadis tentang riya, segala amalan yang dia buat tak ada pahala.
Bahkan akhirat Allah tempelak dia. Kamu bukan nak cari ridha Allah, bahkan kamu nak menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Rujuk ni semua dia kata dia bawa banyak hadis-hadis kalau kita tengok dalam kitab hadis. Tetapi rasanya cukup bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut. Bagi kitab Imam Ghazali, dia kata dia nak buat satu hadis. Hadis ini merangkumi semua penyakit-penyakit tadi yang menunjukkan kepada bahaya. Di mana Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah telah meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad beliau daripada seorang lelaki, yaitu Khalid bin Ma'dan, yang pernah berkata kepada Muaz, "Wahai Muaz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah SAW." Ada seorang tabi'in, tokoh tabi'in, nama dia Khalid bin Ma'dan. Khalid ni dia pergi jumpa dengan sahabat Nabi. Khalid dia tak dapat jumpa Nabi, dia jumpa dengan sahabat. Sebab tu nama dia tabi'in. Sahabat yang jumpa Nabi, nama dia, yang pernah jumpa dengan Nabi, nama dia sahabat. Yang tak pernah jumpa dengan Nabi tapi dia jumpa dengan sahabat, nama dia tabi'in. Jadi tabi'in ini generasi kedua, sahabat generasi pertama. Generasi kedua ni jumpa dengan sahabat Nabi yang nama dia Muaz. Dia kata, "Apa wahai Muaz, tolong cerita kat saya satu hadis yang pernah kau dengar daripada mulut Nabi SAW." Kalau anak sahabat dia dengar dari Nabi, dia nak riwayat, dia kata apa yang Nabi cerita tolong sampai kat saya. Berkata rawi hadis tersebut, yakni Khalid bin Ma'dan, kata, lalu Muaz menangis sehingga aku sangka ia tidak dapat berhenti. Lepas Khalid ni minta cerita hadis dia ni, tak ada nak cerita lagi, dia menangis. Tuan-tuan, hati mereka lembut. Hati kita menangis ni, Allah kena carilah masa. Bila tapi cari masa kita boleh menangis. Ada orang menangis pasal sakit, memang korang. Ada orang menangis pasal hutang banyak. Itu tak maksud. Ada orang yang hutang banyak, lalu untuk ikan, dia menangis kan? Bank dah istirahat, bank gerak, menangis. Khalid dan Mu'az menangis pasal dia ingat pesanan-pesanan Nabi, dan dia bimbang, takut dia tak selamat. Dia akan menangis. Jadi teriak semua-semua, tuan-tuan. Kata perawi ini, ya aku ingat apa tidak. Tetapi akhirnya Muaz berhenti daripada tangisannya. Habis yang kita kadang-kadang dia tengok imam, kita tengok baca Quran, bila ada YouTube banyak lah terakam baca-baca tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia teriak. Pasti dia faham makna. Kita bila mutmainnah dan nampak nah bini kita, tak faham makna, dia pergi lain. Dia tak boleh. Fadkhuli fi ibadi. Aku ni hamba Allah. Dia tanya aku. Bila tanya orang itu banyak, Allah tak kenal. Bila tak kenal tu yang menangis. Baik. Jadi akhirnya Muaz tiba berhenti daripada menangis. Kemudian lalu Muaz berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepadaku, hai Muaz, sebenarnya aku mahu menceritakan kepadamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti ia akan memberi manfaat akan dikau. Muaz kata, aku teringat hari itu Nabi pernah kata kepadaku, Muaz, aku nak cerita kat kamu di satu hadis. Kalau jaga, bukan sampai, jaga mampu praktik macam hadis yang aku nak sampai ni, InsyaAllah kamu dapat manfaat. Beruntunglah kamu. Tetapi jika engkau mensia-siakannya,
dan tidak memeliharanya, maka akan terputuslah hujahmu di hadapan Tuhanmu pada hari kiamat nanti. Tapi kalau aku apa ni hang buat dah, hang buat pekak pada, hang tak dengar, hang tak kisah, tak peduli, hang lupa, hang ghalib, pesanan aku ni hang tak ambil kisah, ingat, hujah, kamu tak ada hujah lagi, tak ada dalil lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muaz, ni Muaz cerita Nabi kata dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 7 malaikat sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Kemudian lalu ditentukan pada setiap langit 1 malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Langit 7 lapis dan tiap-tiap lapis ada pintu. Pintu langit tak serupa pintu masjid lain. Pintu rumah lain, pintu masjid lain, pintu langit lain, pintu bola lain. Jadi masing-masing mana nak lintas tu pintu. Langit ada 7 lapis. Setiap lapis ni ada diletakkan pagar. Gak ni bukan besar putra. Gak ni adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Duk tunggu di tiap-tiap pintu tu ada gak. Baik. Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai ke petang. Amalan tersebut mempunyai nur bagaikan cahaya matahari. Seorang hamba kita ni bila beramalan, hari ni kita bagi kita sembahyang subuh. Okey, ada hari lapang sikit sembahyang sunat subuh. Sembahyang subuh, kita ada zikir sikit, kita baca Quran, kita pergi buat kerja, pergi berjabat. Lepas tu hari ni mereka tak pergi berjabat hari Sabtu, pergi makan kenduri, ra'i, tanya apa. Itu benda-benda baik. Lepas tu balik singgah kedai beli barang-barang, kerana kita ada tanggungan. Semua benda baik tadi ni malaikat rekod. Rekod, catat, semua bawa naik. Malaikat bawa naik. Malaikat yang rekod jaga kita namanya malaikat hafazah. Bila hafazah ni dia jaga kita selamat, semut tak masuk telinga, kongkak tak ketik kaki. Pasal malaikat hafazah dah. Itu pasal apa yang semut masuk telinga? Pasal malaikat hafazah merajuk kita. Dia tak tengok, dia semut masuk telinga. Ada pasal ada ketika ya. Tiap-tiap kita malaikat hafazah jaga, dan ada malaikat yang rekod, yang catat amalan kita. Bila catat ni kita buat baik banyak. Contohnya, bila kita buat baik banyak, amalan dia dibawa buku dalam satu envelope tu penuh dengan amalan-amalan. Dan amalan tu mempunyai nur bagaikan cahaya matahari. Amalan yang kita buat ni diibaratkan macam apa ni, benda-benda barang-barang yang dibungkus dalam kotak tu bawa naik ke atas. Sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amal hamba itu sampai ke langit yang pertama, mereka menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak. Jadi yang hafazah dia tak tahu, dia bawa air kotak tu nampak berat, macam dia ni buat amalan banyak sembahyang sunatnya, sedekah sunatnya, apa-apa lagi mereka bawa. Dia tak tahu apa yang dalam kotak dia, tahu kata baik. Lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat hafazah. Malaikat hagat di pintu langit pertama tu dia tahu, pasal dia ada alat pengesan. Dan kita lintas lah, nak tengok kobar lintas ni, dia bunyi. Bunyi kena buang. Buka baju, buang tadi pinggang. Kalau seluar lengkap, buang tadi pinggang lalu dia pun buang tadi pinggang. Buang tadi pinggang, bunyi lagi. Cek, kita pakai jam, buang jam. Bunyi lagi, dia akan cari. Saya pergi dengan seorang sahabat tu, habis dah buang tak nak. Cek, kepala lutut dia ada mesti. Tu dia kata tak kena buang kepala lutut tak? Tak malah. Itu dia faham. Macam tu lah bila lintas langit pertama ni ada bunyi.
Bila bunyi, tentu ada barang salah yang bawa. Dia tiap-tiap kedua langit ada barang-barang salah. Hak langit pertama ni, itu saja. Dia fokus ni, bawa senjata api. Contohnya. Hak lain, dadah tak pasang lagi, itu sebagai kedua. Hak mopin, ketiga, macam itulah contohnya. Jadi senjata api, kenapa? Lalu kata malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat hafazah, pukulkan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga riba, yakni mengumpat. Walaupun dia buat banyak, tapi dia ada silap. Silap dia mengumpat. Mengumpat, masuklah fitnah, FB fitnah besar apa semua tu, masuklah riba. Jadi semayang cantik dah, pergi umrah juga, zikir okey dah. Sambil-sambil semayang tu ada pula riba, mengumpat, sangkut. Pas sangkut tu malaikat kata, bawa balik kotak tipi hampuk muka dia. Tak lulus. Tak lulus di tes kawasan. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat, orang lain dapat melalui aku untuk terus naik ke atas. Maknanya, walaupun banyak, tapi bila ada sekatan, tak lulus, tak dibenarkan lalu, ditolak. Okey, ini yang pertama. Saya mahu jadi kita ada lah ni. Jadi maknanya, nak kena jaga mulut. Jangan ada aktiviti mengumpat. Habis. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama, kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang. Kalaulah dia tak mengumpat, dia mengumpat, dia selesai dah, minta maaf, minta ampun, clear lah, maka dia luluslah langit pertama. Dia ada banyak lagi, ruklok banyak lagi, ada 6 lagi. Langit pertama dulu, langit kedua pula, sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit kedua itu, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, kerana ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Nampak sembahyang banyak, tapi sembahyang banyak bukan nak akhirat. Dia nak cari untung dunia. Bila sembahyang, dia sembahyang sunat banyak, dia boleh terbang. Dia baca selawat banyak, pasal saya nak jadi bomoh. Dia puasa banyak, pasal saya nak bagi ke orang dia punya perut muncit. Nak dunia, bukan nak akhirat. Dia pergi haji, pasal dia cumih melancur atas dunia akhirat. Pergi nampak. Jadi buat tu pasal nak untung dunia, bukan nak cari ridha Allah. Tolak lagi di langit kedua. Allah telah menyuruhku, kata malaikat, supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Orang yang ada masalah, aku ditugas, tak boleh buat naik atas. Selain daripada itu, ia juga suka membesarkan diri di dalam majlis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga kebesaran. Dah nak cari untung dunia, dia pula suka kalau dalam majlis dia nak ke depan. Dia nak tunjuk kata dia hebat. Sembang apa pun dia hebat. Semua dia hero. Sembang daripada pagi datang dia watak hero. Dia nak tunjuk kata dia hebat. Tapi tak hebat pun dia cerita pun alhamdulillah. Anak pertama duduk Scotland. Bunyi alhamdulillah, tapi nak abang kata dia hebat. Pertama Muhammad duduk Scotland, kedua duduk London, ketiga duduk London. Pokoknya nak membesarkan diri. Ini baca ni abang kita ni, bukan mengaji kita ni tak ada puasa kan? Tak ada puasa semester, tak ada apa-apa, tak ada kita mengaji nak semak diri kita, ada penyakit ni. Kalau ada, kita masih dalam kategori yang berbahaya. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya, daripada pahala sedekah, sembahyang, puasa. Okey, yang pertama clear, selamat, boleh lintas, lagi kedua lintas.
Realitas ni yang kita buat amalan banyak, sedekah, sembahyang, puasa. Para malaikat hafazah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut. Lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit pertama dan kedua sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu, berhenti kamu di sini. Tadi malaikat yang bawa dia tetap dia tengok elok, pakai syuk Melayu, pakai samping, buat kering, dia kata elok. Tapi dalam kering itu, dalam syuk Melayu baju kurung tu, apa ada dalam, dia tak tahu. Jadi yang tahu tu ada alat pengesan. Apa pengesan? Malaikat gah di langit ketiga. Oh, dia kata kena berhenti pasal tadi bunyi. Dia buat barang salah. Apa dia barang salah? Dan pukulkan dengan amalan yang akan buka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takabur. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang takabur melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan dirinya di dalam majlis orang ramai. Kalau ada sombong pula, maka dia disikat. Jadi langit keempat tu kita mau tidur. Tengok tidak. Apa dia? Nak cek pertama. Cek pertama tadi mengumpat. Itu kita baca dah, mengumpat ni dosa-dosa dari mulut. Kan? Mengumpat boleh ke tak boleh? Haram. Yang boleh ada 6 pengecualian. Tentang bahasa ingat. Tak ingat baca berjauh boleh. Bukan semua boleh mengumpat. Ada benda yang kita boleh mengumpat. Ada 6 benda macam. Langit kedua, pasal tak ikhlas nak cari untung dunia. Ini cerita hati pula. Mulut jaga elok, anggota saya jaga elok, hati pula tak elok. Langit ketiga, sombong. Sombong ni dia tak kata apa, tapi dia pasal dia jadi mohon. Sombong, saya ulang balik, ada orang yang sombong kerana ilmu. Ada orang yang sombong kerana amal. Ada orang yang sombong kerana keturunan. Ada orang sombong kerana khatam. Ada orang sombong kerana lawa. Ada orang sombong kerana ramai geng, ramai penyokong dan pengikut. Jadi sombong ni dia boleh mari dari bermacam-macam lorong. Semuanya kita kena minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ben lagi tempat tu kita berhenti. Tak berhenti saya. Ada 2-3 minit ni saya nak habis kitab yang kedua ni. Kitab Fiqhul Manhaji. Pasal kita tinggal sikit ada di hujung. Fiqhul Manhaji muka surat 108. Perkara-perkara makruh ketika mandi. Yang bagi kita yang wajib selesai dah, ada 2. Yang sunat disenaraikan kepada kita 5, 6, 7 hari tu ni. Kemudian masuk orang ini pula perkara makruh ketika mandi. Mandi wajib ataupun mandi sunat, ada benda makruh. Apa dia? Yang pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan air, sebagaimana yang telah lalu ketika membicarakan perkara-perkara makruh ketika berwudu. Wudu kita guna yang lebih makruh. Lajak kawasan sunat, bukan kawasan pilihan raya. Kawasan wudu ni, muka ni lajak basuh sampai atas, sunat. Dagu lajak sampai bawah, tangan sampai atas, kaki lajak sampai pokok betis. Hukum dia sunat. Melebihkan kawasan basuhan, tapi melebihkan air makruh. Bab wudu. Kalau ayam terbelah sikit, orang lain pun nak ambil, kita pergi habis, itu haram. Ayam tu wakaf untuk ayam wakaf, guna untuk masjid yang kita basuh lajak, haram. Ayam orang kita sendiri makruh. Ayam sungai yang lebih makruh. Walaupun jika tak kisah, tak nak kata apa. Kalau wudu. Begitu juga kalau mandi. Mandi. Dia kata kita mandi 2 bola. Dia silap faham. Ayam tu 2 bola, dia mandi 2 bola. Jadi lebih-lebih mandi ni pun makruh. Makruh tak sampai haram, tapi
tak usahlah buat benda makruh. Ini karena perkara tersebut berlawanan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, adalah Nabi SAW mandi dengan menggunakan air antara satu gantang hingga 5 cupang dan berwuduk dengan 1 cupang. Wuduk secupang, kita basuh kaki 2 gantang, buka kepala petrol, relax, makruh. Kalau rumah kita, masjid jadi haram, rumah makruh. Jadi kalau ambil wuduk secupang, orang lebih tak mesti tepat cupang atau lebih sikit pun dah tak penting orang. Kalau mandi segantang ataupun 5 cupang. Al-Bukhari Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia telah ditanya tentang mandi. Lalu dia berkata, memadailah bagi kamu menggunakan 1 gantang air. Kata lelaki yang bertanya, ia tidak mencukupi. Jawab Jabir, segantang air itu adalah mencukupi untuk orang yang lebih banyak rambut daripada kamu dan lebih baik daripada kamu. Kawan ni kata segantang sikit macam mana? Jabir kata, orang rambut dia lebat pada kamu, orang tu baik pada kamu, rambut dia tebal pada kamu, dia buat cukup. Siapa dia? Rasulullah. Maknanya ialah kalau segantang kata gantang kamu, jangan sampai terlalu boros. Mungkin segantang gantang tu dia maaf lagi, tapi sampai bergantang-gantang ni pergi dengan 1 ton ram dia seorang tadi, itu terlalu boros. Jadi boros ni tak boleh. Makan pun tak boleh banyak, minum pun tak boleh banyak. Lagi apa lagi? Makan tak boleh banyak, minum tak boleh, tidur tak boleh banyak, pakai pun tak boleh banyak. Baju kita banyak, main maghrib hantar 12 helai boleh pakai. Kamu pakai baju 12 helai, apa sihat mana? Makan telefon sampai 12 helai. Sedekah pun tak boleh banyak. Ingat tidak tu? Ini minta sedekah tak dapat. Jangan boros pada makanan, minuman, tidur, apa ni, bersedekah. Jangan boros. Bagi semua pakai, bagi menjadi silap tu bagi. Nak minta bagi, orang tu kata buruk sibuk. Kecuali sampai maqam macam saya nak bakar. Itu tak apa lah. Dia ni, apa lagi tinggal wahai Abu Bakar? Nabi tanya ada? Dia kata, Allah dan Rasul. Itu sampai ke puncak yang tinggi. Kita dah bagi semua balik ni kelingan bini. Mana? Bagi habis lah. Habis ada duit buku lampeng semua saya. Bini ceramah. Pai ceramah kita geram, cerai dia. Duit habis, bini pun tak ada. Pai tu, dia tidak makin 5 masjid. Jangan sampai terlalu. Jangan pakai pun lebih, sedekah pun lebih tak boleh, makan pun tak boleh, berwuduk pun tak boleh lebih, dan mandi pun jangan lebih. Walaupun kita ayam banyak, kita pegawai sadar, gunalah tak boleh, jangan lebih. Ayam baik oleh Tuhan. Yang kedua, mandi di air yang bertakung. Air dalam belti, dalam besen kecil. Bertakung tengok tasik besar, langsung sungai dalam bola besar, contoh lain. Ni takungan tu air sedikit, maksud sedikit tak sampai 2 bola. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, janganlah seorang kamu mandi pada air yang bertakung sedangkan dia dalam keadaan junub. Mandi junub, rumah dia tu kolah kecil, dalam kecil, air pula tak penuh. Lepas tu dia cuma selap tu. Dia cuma selap dengan kolah yang kecil tu. Dalam belti ke, dalam besen kecil. Jadi kalau air tu sedikit, dia masuk.
Janganlah seorang kamu mandi pada air yang bertakung sedangkan ia dalam keadaan junub. Okey, masa dia duduk dalam tu hukum betah-betah, okeylah sok saja kena semua. Tapi bila dia bangkit lagi, ayat tu sudah jadi ayat mustakmal. Kemudian mereka bertanya, wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana ia harus lakukan? Kalau yang sikit macam mana nak buat? Jawab Abu Hurairah, hendaklah dia mengambil air tersebut dengan tangannya atau dengan bekas yang kecil, dan dia berniat menjadikan kedua tangan tadi sebagai cebok jika air itu sedikit, supaya air tersebut tidak menjadi air mustakmal. Jadi cara dia ambil dengan cebok, basuh tangan di luar daripada bekas tadi. Lepas tu dah tangan tu dah bersih dah, mana dia basuh tu niat ke atas, tangan dibersih, dia niat jadi cebok. Lepas tu dengan tangan dia boleh ambil cebok. Mana-mana anggota yang tak kena lagi, dia kena dengan tangan dia, tak ada masalah. Jika supaya air tersebut tidak menjadi mustakmal, dengan sebab ia menyentuh air dengan kedua tangan, ataupun dia mengambil sedikit air daripada satu bekas sebelum dia berniat mengangkat janabah, kemudian dia berniat dan basuh tangannya, kemudian dia mencebok air tersebut dengan tangannya. Mana kalau air yang takung tadi yang sedikit, dia ambil, dia cebok, dia siram, dia mandi di luar daripada cebok tu, tak ada masalah. Tapi kalau air yang sikit, dia celup tangannya, dia kata junub, maka air itu sudah jadi air mustakmal. Okey, kalau kita bukan mandi junub, mandi biasa, tak ada mustakmal apa. Mustakmal ni air basuhan pertama anggota wudu. Kalau kes wudu, air basuhan pertama badan kita kalau kes mandi. Hikmat larangan ini ialah jiwa manusia akan terasa jijik untuk menggunakan air yang telah digunakan untuk mandi di dalamnya dengan apa cara sekalipun. Di samping perbuatan tersebut menyebabkan air itu menjadi sia-sia, kerana tidak sesuai lagi untuk dibuat bersuci sekiranya ia kurang daripada 2 pola. Minggu sudah saya belajar Masjid Asun, sampai-sampai mereka buang ayat. Tanya apa siapa ni ayat pola, buang habis. Ada darah mana hak hilang, ayat putih, pilih penang tu. Ayam tu dan dia penang, tak tinggal tak sampai 2 pola, dia penang, kenci ke apa, tak betul apa. Jadi, pola kita tak nak orang penang kan. Tapi kalau pola besar, main penang, tak kenci tak apa. Pokok budak-budak, dia seorang tu dia kenci semua. Itu jadi ngaji pula. Jadi tak salah pergi padang walaupun kulit, tak salah pergi padang. Ada pola pada rumah kita. Ini kerana di samping perbuatan tersebut menyebabkan air itu menjadi sia-sia, kerana tidak sesuai lagi untuk dibuat bersuci sekiranya ia kurang daripada 2 pola. Ayat 2 pola. Bila yang bernajis masuk dalam tu, bila orang junub pergi mandi mondang tu, dia bangkit-bangkit, junubnya sok. Kalau dia cuci semua, air sudah merata badan. Cuma air tu dah rugi. Dan apa tak boleh? Dia boleh pokok bunga boleh lah. Lepas tu tayar kereta apa boleh. Tapi nak pergi wudu pula tak boleh, nak mandi pula. Kalau mandi tu mandi hadat, mandi junub, mandi ada besar, ayat tu tak boleh. Dia tak boleh sia-sia menyia-nyiakan benda yang boleh manfaat. Islam menganggap satu benda yang salah. Ini kerana ia telah menjadi air mustakmal dengan semata-mata mandi di dalamnya. Sedangkan orang ramai pada kebiasaannya sangat perlu kepada air yang bertakung itu. Tempat kita tak rasa sangat ayam banyak, tempat-tempat yang tak ada ayam. Kalau kita ayam banyak, belah lagi banyak. Lari semua banyak, Terengganu, Kelantan, yang terlalu banyak, dan kita tak terasa ayam. Tapi walaupun banyak, tetap juga kau lebih dikira boros. Oleh itu syarak telah melarang daripada mandi di dalamnya. Mana mandi, berenang dan apabila menyelam dalam air takungan yang kadarnya tidak sampai 2 pola. Cuba berkata ada makruh
Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Ya, kalau ada apa-apa soalan. Tak ada. Alhamdulillah. Tak ada. Boleh jadi faham atau boleh jadi sekian tanya. Saya mau soal lebih. Masa lebih minta Allah dia katakan. Bulan Maret dekat Isya. Kalau jam Isya tak sono. Isya bagi ceramah pula. Panjang tahu zahir itu sudah. Ustaz dia minta dekat Isya. Ya, apa itu daripada Allah. Salah silap daripada kekurangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lahu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi